Sidang jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana walaupun kita diuji dengan kepelbagaian musibah, bencana dan sebagainya, kita masih lagi merupakan manusia-manusia yang dapat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita menjaga tubuh badan kita daripada sesuatu yang akan mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sesungguhnya kadang-kadang dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan, tempiasnya akan dirasa oleh orang-orang yang lain, masyarakat dan sebagainya. Oleh itu, amal ma'ruf nahi mungkar adalah sesuatu yang wajib kita saling membantu antara satu sama lain, supaya dalam perkara-perkara yang boleh mendatangkan musibah, bencana, malapetaka dan sebagainya, yang merupakan hasil daripada kerja tangan manusia ini, akan jauh daripada melanda kehidupan kita, amnya lah, senang. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi pengampunan di atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita sambung lagi pada tajuk Islam daripada sudut kekeluargaan, yang mana tajuk keluarga ini juga menjadi satu prioriti daripada Allahyarham Fathi Yakan dalam kitabnya. Setelah membahaskan perkara tentang akidah, ibadat, akhlak, maka institusi keluarga juga wajib untuk diislamkan, supaya neraca Islam ada di dalam rumah tangga individu muslim itu sendiri. Ya, jadi kita telah membahaskan tentang mukaddimah pada 2 bulan yang lepas. Pada bulan yang lepas kita telah membahaskan tanggungjawab yang pertama sebelum berumah tangga. Dia ada 5 tajuk, dan malam ni kita bawa 2 lagi tajuk tentang tanggungjawab kita sebelum berumah tangga. Walaupun tuan-tuan telah berumah tangga, tak ramai yang masih bujang di dalam masjid ini, tetapi ilmu ini wajib ada, sebab kita akan melangsungkan, akan bermenantu terhadap anak-anak, zuriat-zuriat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Masuklah saya, yang mana pada bulan depan, bukan saya kahwin, anak aku kahwin, anak saya kahwin. Jadi surat jemputan saya dah edarkan kepada tuan imam kita, jadi secara umumilah saya jemput, ya. Itu juga sebagai satu tanggungjawab. Walaupun saya telah berkahwin 2 kali lagi saya kahwin, saya ada 2 isteri, dua-dua saya dah berkahwin, tetapi dalam bab untuk mencari menantu dan anak kita, nak memperistrikan anak orang, itu juga satu tanggungjawab daripada pihak ibu dan ayah, bakal besan dan sebagainya, supaya perkahwinan ini adalah satu perkahwinan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pada perkara yang pertama, tanggungjawab sebelum berumah tangga, telah pun kita bahaskan, iaitu perkahwinan mesti lillahi taala, ya. Lillahi taala, supaya kalaulah kerana Allah, dia akan mewujudkan suasana bi'ah salihah, yang mana daripada satu pengharapan terhadap perkahwinan yang baik ialah melahirkan zuriat-zuriat yang baik. Zurriyatan ba'duha zurriyatan ba'duha min ba'd, iaitu satu zuriat yang akan saling melengkapi antara keturunan dan keturunan yang lain. Ya, macam itulah kita nak. Kita tahu Islam bukan agama yang boleh dipusakai, ya. Islam bukan agama kalau bapa dia alim, anak cucu tu akan alim. Islam tidak kalau datuk, contohnya Tok Kenali, maka anak Tok Kenali akan jadi wali dan wali. Tak ada, ya. Kadang-kadang lebih teruk daripada kuali pada. Ya, jadi kita nak Islam ni adalah agama yang
dituntuti, dipelajari dan sebagainya, supaya dia menjadi satu kesinambungan. Sebab itu hari ini bila kita tengok satu rumah tangga Muslim, dia seorang ustaz, kemudian dia lebih mirip antara anak dia ke arah sistem pembelajaran yang lain, tidak ke arah agama itu diperkenalkan terlebih awal. Kita tengok kadang-kadang rumah tangga itu akan rosak. Tapi kalau dia ustaz, anak dia juga dididik dengan ustaz, apatah lagi di-create ustaz pilot, dipanggil orang yang ada agama tetapi bawa kapal terbang, orang yang ada agama tetapi menjadi pomen sebuah kenderaan, orang yang ada agama menjadi seorang doktor yang juga digelar ustaz, juga digelar doktor dan sebagainya. Itu lebih afdal lagi. Sebab itulah pada hari ini satu paradigma perubahan wajib untuk kita lakukan pada hari ini, supaya orang tak memandang jumud agama sehingga menganggap agama ini hanyalah untuk masjid surau dan tidak pada suasana kehidupan yang lain. Sebab itu hari ini kita nak tengok orang di pasar solat maghrib payah. Baru ni sama juga, ditutup di suatu tempat di Jalan Kebun, tutup selama 15 minit. Yang tak tutup jugalah orang Melayu bingai ni nak pergi shopping dan sebagainya. Macam tak ada waktu lain lagi dan sebagainya. Kita nak cuba createkan supaya Islam itu di hospital, supaya orang nak mati ni dia tidak berapa ramai kat hospital tak sembahyang, supaya ada doktor yang akan sedar, pakcik ni dah sakit salah satu tanda dekat mati. Bukan kata sehat ni tak mati, tapi sakit ni satu tanda dekat Allah nak cabut nyawa. Boleh tak sembahyang lagi? Aku tak wajib semayang, sakit. La ilaha illallah. Nabi lagi sakit lagi banyak semayang. Kita baru sakit, ya Allah kuku tercabut, tak boleh ambil semayang, kuku tercabut. Dia tak tahu ada tayamum tak ada tanah, bawa tanah, dia bagi alasan macam-macam hari ini. Sebab itulah hari ini satu transformasi kalau boleh dilakukan dalam rumah tangga, createkan anak kenali agama tetapi dicabang-cabangkan kepada keduniaan yang profesional. InsyaAllah saya yakin agama ini orang akan nampak maju di pandangan mata umum sekali, dan akhir sekali orang akan berbondong-bondong untuk terima agama sebagai satu way of life dalam kehidupan dia. Okey, malam ni kita masuk kepada tajuk iaitu yang kedua dan yang ketiga. Saya rangkum sekali, iaitu perkara yang kedua, tanggungjawab sebelum rumah tangga ialah saya ndaklah berkahwin. Kita dah kahwin hari ni, tak apalah tuan-tuan. Tuan-tuan dah kahwin, mungkin tuan-tuan tak buat macam perkara yang ini. Kita dulu kahwin mungkin kerana nafsu, kahwin kerana atuk mak nak jodohkan kita, kahwin kena tangkap basah, kahwin kena fitnah dan sebagainya, macam-macam orang kahwin. Tetapi majoriti kahwin pinang meminang antara satu sama lain. Itu sebagai normal dalam sistem perkahwinan umat pada waktu ini. Yang mana yang kedua ialah saya berkahwin adalah untuk tujuan supaya dapat menjaga pandangan saya dan dapat menjaga kehormatan saya, di samping saya dapat menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Tajuk yang kedua ni Allah yang Rahmati akan kata ada 3 main yang dia nak. Yang pertama menjaga pandangan, yang kedua menjaga kehormatan, dan yang ketiga kita menjadi hamba yang takut kepada Allah. Kita takut dengan kemaksiatan dan sebagainya. Dalam hubungan ini kita tengok bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu haqqun 'ala Allah aunuhumul mujahidu fi sabilillah. Ada 3, maknanya Nabi pesan kat kita ada 3 golongan yang Allah berhak menolong ketiga-tiga golongan ini. Yang pertama, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aunuhumul mujahidu fi sabilillah, iaitu orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini berhak Allah menjaga mereka. Walaupun kita kata orang berjihad di jalan Allah hari ini mati, hari ini mereka terbunuh, bermakna mereka tidak dijaga oleh Allah. Tak. Allah janji orang yang berjihad di jalan Allah syahid, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dengan perjuangan agama Allah, takut nak pergi menegakkan syiar Islam, kita ingat kita mati syahid. Orang mati syahid adalah kemuliaan walaupun mereka terbunuh di atas dunia ini dengan kepelbagaian fitnah dan sebagainya. Sebagai contoh,
Yang di akhir zaman ini kita boleh ambil Syekh Qutb. Almarhum Syekh Qutb ialah seorang manusia yang pakar dalam bidang sastra. 69 ke 67 dia digantung di Mesir oleh kerana, tetapi kita tengok Syekh Qutb meninggalkan satu khazanah bangsa yang cukup tinggi, iaitu tafsir fi zilalil Quran. Manusia yang berjalan di atas jalan Al-Quran. Walaupun dia syahid di tali gantung dalam keadaan tersenyum indah, sebab dia duduk US lama, dia pakar sastra, tetapi bila dia tengok bangsa dia di Mesir dipelopori oleh Syahid Imam Hasan Al-Banna yang terbunuh pada tanggal 12 hari bulan 2 tahun 1949, kan? Kalau saya salah betulkan, maknanya dia tengok bangsa dia bangun kepada satu perubahan bangsa yang berlaku di Mesir, sehingga tertubuhnya kegerunan kepada umat orang-orang kafir terhadap kebangkitan Ikhwanul Muslimin. Akhir sekali kita tengok sampai sekarang ditindas dan sebagainya, sehingga ahli Ikhwan ni tak dipenjara, bukan Ikhwan, senang macam itulah. Mereka hidup dibunuh, disiksa dalam penjara dan sebagainya, difitnah dengan kepelbagaian fitnah. Tetapi kita tengok di sisi Allah, Allah menjaga, malah tafsir fi zilalil Quran yang diterjemahkan pada kurun ini dianggap salah satu tafsir yang terbaik yang pernah berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya disiapkan di dalam penjara dalam keadaan tertindas. Tapi di mana mereka ketika ini adalah satu kemuliaan. Di mana mereka yang membunuh mereka, hari inilah satu keazaban kepada mereka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi orang yang menjaga kehormatan, contohnya di mana-mana ditindas umat Islam, tudung disuruh buka, mereka tahan. Bagaimana seorang penjawat tugas ketika mana dia memakai tudung labuh, diharamkan di pejabat, di tempat-tempat mereka bekerja, mereka lebih sayang tudung yang labuh berbanding menggadaikan maruah dan sebagainya. Ini juga manusia-manusia yang hari ini kita tengok mulia mereka di sisi Allah, walaupun mereka kehilangan wang ringgit, pangkat dan kedudukan dan sebagainya. Ini janji Allah kepada yang Nabi sebut kepada tiga golongan ini. Yang kedua, wal mukatibul ladzi yuridul ada, ini seorang hamba mukatib, ini yang ingin membayar harga tebusannya. Maknanya ni nak memerdekakan diri dia. Ini pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang kahwin, wan nakihul ladzi yuridul afaf, ini orang yang berkahwin dengan niat dan tujuan untuk mendapat memelihara kehormatan diri dia. Inilah tiga golongan yang Nabi sebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga bersabda, man tazawwaja. Ini siapa jadi imam nikah dia baca. Tuan-tuan nikah, tuan-tuan dengar, imam nikah baca. Imam nikah dia selalu baca. Saya ketika mana dulu jadi imam nikah, saya baca hadis ini. Itu dia dah hafal sikit, man tazawwaja faqad istakmala nisfadini falyattaqillah hafin nas fil baqi. Ini sesiapa yang berkahwin, bererti beliau telah menyempurnakan agamanya, sebahagian daripada agamanya. Maka beliau hendaklah bertakwa kepada Allah yang sebahagian yang lain yang masih tinggal, ada benda-benda lain lah. Maknanya orang yang berkahwin ini dia menyempurnakan sebahagian daripada agama. Sebab itu jangan takut dengan kefakiran perkahwinan. Hari ni orang banyak, kenapa kau tak kahwin? Dia kata, gaji aku kecil. Mak bapak kau kahwin ada kira gaji tak? Tak ada bang. Atuk kita mengarit, atuk kita menanam padi, atuk kita menoreh getah. Getah dulu lagi mahal kot, kan? Dengan dulu beras 5 sen, 2 sen, 10 sen dan sebagainya. Hari ni beras dah berapa ringgit, getah murah lagi pada harga beras dan sebagainya. Lagi turun harga. Kalau nak kira duit, kita boleh berpandangan orang dulu tak ada duit pun mereka kahwin. Orang dulu tak ada duit, anak 20 orang, anak 14 orang, anak 13 orang, mana ada bawah 10. Kita hari ni bangga dengan bawah 6. Cukuplah 2, cukuplah 1, cukuplah aku lebih bahagia tidak beranak dan sebagainya.
Atuk, nenek, bapak kita dulu. Wow, 10 tu sikit. 10 ni normal. Tapi kebanyak kita pun tahu kalau siapa-siapa all timer, abang-abang sado kita kat sini, saya berani jamin adik-beradik kita, saya 10. Malam bila tu saya ceramah di satu tempat, ustaz betul, saya 20, ibu 1. 20 anak. Ya Allah, beranak saja kerja dia. Ya ustaz, mak saya beranak sampai umur 58 tahun. Cucu sebaya dengan Pak Usu. Senang faham. Bukan lagi, tua lagi cucu pada Pak Usu. Macam itulah. Tua lagi cucu daripada makcik dan sebagainya. Maknanya punya ramai orang dulu punya produktiviti yang dikeluarkan hasil daripada sistem perkahwinan yang mereka buat, mereka melahirkan zuriat yang ramai. Sehingga kalau kita kaji dalam kadar kependudukan negara pada waktu itu, kita tengok dalam bancian pengundian pada tahun 60-an, Melayu mewakili umat Islam, mewakili 88% pengundi di bumi Malaysia ini. Masa itu Semenanjung aja, belum masuk Sabah Sarawak. Maka hari ini kita tengok umat Islam kadar dia 40% lebih sahaja. Di mana orang Melayu? Aku ingat mati ramai. Dia bukan mati ramai bang. Melayu tak ambil berat. Senang faham. Apa mengundi? Kawan aku bangsa lain dia pun cakap jangan mengundi. Tapi kita cek IC dia ada dekat SPR. Yang Melayu duk pegang falsafah orang-orang lain, dalam nama pun tidak adalah SPR. Bila besok berkempen, dia pergi berdemonstrasi. Padahal mengundi pun haram tidak. Hari ini Melayu tak ada. Dah ruyuk. Aku rasakan bangsa kita ni mati je. Bangsa dia hidup, mati pun hidup lagi kot. Wallahualam. Pada hari ni. Sebab itu kita tengok kadar kependudukan, orang Melayu pada hari ni lebih suka anak 1, 2, 1, 2, 3. Yang paling ramai 6. 6 normal. 6, 5, 7, 6. 7 paling banyak dah. Dah rasa banyak dah. Sebab itu hari ni kepada abang-abang sado yang saya rasa hari ni orang perempuan jangan marah. Kita nak zuriat yang banyak. Jadi nak zuriat yang banyak, kau kena bagi abang-abang kau kahwin banyak. Itu cerita dia. Sebab nak arak kita kat 2, 1, 3, 6. Laki kau ni semua nak anak 12. Yang semenjak abang kaya ni, abang nak anak ramai. Kan? Jadi kau benarkanlah. Itu kalau boleh lah. Kalau tak boleh, kau berparang lah laki bini. Lantak kau lah. Tapi ini syur saya lah. Sebab hari ni kita tengok umat Islam makin sikit. Sebab itu salah satu kenapa kat masjid suruh makin sikit, pasal orang Melayu dah tak ada kot, orang Islam. Orang Melayu Islam dah tak ada. Orang Melayu ramai lagi. Yang Islam nak datang masjid ni aku tengok dah makin ramai makin tak ada. Tak tengoklah. Mana ada? Berapa orang yang datang? Padahal cuba kita banci penduduk Melayu sini, oh sibuk ustaz. Oh aku Melayu yang kekan kaki masjid. Oh aku tidak minat dengan agama kerana menjumutkan kemajuan hidup dan sebagainya. Kalau inilah falsafah, maka perkahwinan itu tidak menjanjikan untuk kita menjaga pandangan, tidak menjanjikan penghormatan kita satunya, dan tidak menjadikan sifat takwa kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, jagalah perkara ini. Yang ketiga, dia ada 2 lagi, dia ada 5 semua, dan 2 lagi kita akan bawa pada masa akan datang. Yang ketiga, tanggungjawab sebelum berkahwin, saya wajib pandai memilih pasangan hidup saya. Yang perempuan jangan main di Pinang, kau rembat. Aku ni dah 30 tak laku, rembat. Dan sebagainya. Dalam erti kata lain, sekufu. Sepadan lah. Jangan, walaupun tak sepadan dan sebagainya, jangan hina. Hari ni sebab ada adab dan sebagainya. Saya mestilah bijak memilih calon suami, yang lelaki mestilah bijak memilih calon isteri yang akan menjadi rakan kongsi dalam penghidupan. Sebab bang, kita tengok kalau kita kawan biasa, kawan perempuan biasa, kita tidak dapat menengok dalaman. Tetapi suami isteri dia luar dan dalam. Itu cerita dia. Kan cerita set belakang kata orang. Kan? Maknanya sehingga hilang satu perasaan, dah tak ada apa. Maknanya antara kita dengan isteri, dengan orang kita malu. Cuba kau pakai spender keluar rumah, kalau kita malu. Tapi kalau kita budaya Mak Saleh, keluar pakai spender tak jadi masalah.
dia keluar pakai spender, teramba aja pakai swintram tu. Itu lantak dia. Sebab dia mereka memang muka tak malu. Tapi kita kalau pergi pantai ke, pergi mana ke, kita pakai seluar panjang dan sebagainya. Jadi tidak ada satu perasaan. Tetapi rakan kongsi yang kita nak pilih, dia akan menghilangkan semua benda tu. Kita akan bersama dalam bilik, kita sampai satu tahap tidak ada satu lapisan dan sebagainya antara perhubungan. Ini hanya dibenarkan untuk suami isteri. Dan kalau benda ini halal, dia akan mendatangkan pahala di sisi Allah SWT. Ini tak diajar oleh agama lain. Akan tetapi kalau dia bersumberkan haram, ini memang akan menjadah, senang faham. Dia akan mendatangkan dosa, dia akan mendatangkan balak dan bencana, dia akan mendatangkan malapetaka, malah struktur manusia itu sendiri menjadi rosak dan sebagainya. Sebab itulah pada hari ini manusia dah kepelbagaian tata cara perkahwinan. Sebab itu saya beritahu, hari ini ada orang kahwin lelaki dengan lelaki. Lelaki dipakaikan gaun. Walaupun ini kita tengok mak saleh, kita tengok ini adalah orang putih, kita tengok ini adalah orang bukan seagaliran agama dengan kita, akan tetapi budaya ini sudah meresapi bangsa kita, telah meresapi orang-orang yang menganut agama Islam, sehingga ada di antara yang telah diviralkan, umat Islam memilih untuk pergi tempat lain untuk dia mendapat satu hak asasi manusia, kahwin jantan sama jantan. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, binatang lebih mulia tuan-tuan. Tuan-tuan cuba angkat tangan, tuan-tuan ada bela kucing. Ustaz, kucing aku yang sado kahwin dengan yang sado. Ada kau jumpa? Kucing jantan kahwin dengan kucing jantan. Ada kau jumpa tak? Kau letak dalam reban, jantan dengan jantan, kucing jantan, dia pun tak menibai jantan tu sendiri. Itu kucing bang, kucing, binatang. Kali dia tahu kot, oh kau jantan, aku jantan, tak boleh, gitu kan. Tapi manusia, kucing tak diberi akal, tetapi diberi nafsu. Binatang tak diberikan otak, kepala otak, walaupun kita nampak ada otak, tapi dia tak ada otak. Tetapi dia tahu menggunakan nafsu dia, tidak boleh dengan tak sealiran dengan dia. Mesti dah ada sealiran, jantan dengan betina. Tuan-tuan pergi zoo, monyet pun tuan-tuan, dia senang cerita, monyet nak berasmaradana, dia pun cari tempat gelap tuan-tuan. Manusia tengah-tengah, la ilaha illallah, tepi pantai, bercanda di tepian pantai di bawah bulan yang purnama. Bukan main madak berhela, kata Ziana Zain. Berada bela, datang Pak Imam ketuk kereta, hilang madak bela, dan sebagainya. Hari ni maknanya perkahwinan ni cubalah pilih supaya dia nak menjadi rakan kongsi kita. Saya harap tak berlakulah kepada anak cucu kita. Minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh, memang kita tak nak. Kalau boleh, bukan tak, kalau boleh memang tak nak anak kita besok mak isi borang perkahwinan minta sign. Sekarang ni kan kadi minta mesti lelaki, syarat nikah dia apa dia? Lelaki, pasangan pengantin lelaki dan perempuan. Kan, kalau tak buat tukang pengantin, tak ada syarat pun, lelaki dengan lelaki boleh, dan sebagainya. Mampus nanti Pak Imam nak jawab. Sebab hari ni orang dungu-dungu ni, dia punya jawapan lebih hebat daripada kita. Dan Allah jadi, kalau kita nak aliran jantan dengan jantan, apa masalah? Kan, Allah tak bagi, kami punya masalah, kata dia. Orang ajar betul. Kan, itu yang hari ni kita tengok, perempuan kahwin dengan perempuan, jantan kahwin dengan jantan. Ada pun yang hari ni kita dah dakwah bertaubat kepada agama Allah. Bang, aku dah dakwah ramai bang dengan pondan-pondan ni. Beranak bang, bunting pelamin, kata orang Melayu. Kan, aku rasa kau kahwin baru 3 bulan. Ya Ustaz, 3 bulan memang bunting pelamin ni. Power juga pondan ni. Kan, hari ni dia punya pondan dah hilang dah. Malah dah jadi jantan balik. Ini kita kena buat kerja. Mereka perlu dakwah, orang-orang puak-puak tu semua kena perlu pada dakwah, sebab menolak naluri hukum yang Allah tetapkan pada kita pada kehidupan ini. Jadi perkahwinan ini mestilah kita pandai memilih rakan kongsi untuk kehidupan dan teman seiring jalan dengan saya, mana pasangan ini. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, takhayyaru linutafikum fa innal arqan kanazza, wa fi riwayatin dassasun, wa fi riwayatin fankihul akiffa awankihul ilaihim. Iaitu Nabi
pesan pada kita sebelum berkahwin, pilihlah ya untuk keturunan kamu, sesungguhnya keturunan ini akan mendatangkan pertikaian. Ya, sebab itu hari ini nak memilih pasangan ni, dia kena dijadikan satu yang tidak menimbulkan pertikaian. Akan tetapi tuan-tuan, pada hari ini jangan kita menghina keturunan. Saya pesan kat tuan-tuan ya. Contohnya tuan-tuan, hari ini ada si Polan, dia adalah manusia mungkin terhina lah kot. Ya. Mungkin bapa dia adalah seorang manusia yang kata orang asi lah, jahat ya. Mungkin edit kan. Oh, kita pun terus blame anak penagih dadah, seolah-olah kalau bapa penagih dadah, anak adalah penagih dadah. Bapa banduan, seolah-olah kalau kita kahwin dengan anak banduan, anak yang kita kahwinkan itu juga banduan. Allahu Akbar. Hari ini ramai orang hina keturunan macam ni. Sebab itu salah satu Nabi pesan, milihlah ni. Ataupun mungkin anak seorang pelacur sekalipun, anak seorang yang cukup hina sekalipun, pengemislah dan sebagainya, gelandangan dan sebagainya. Tuan-tuan, saya pesan, kalaulah tuan-tuan tahu salah silap keturunan, tolong jangan dihina ya. Sebab kita yang bersih ini belum tentu menjadi seorang yang baik. Kerana hari ini cuba tuan-tuan tengok dalam banyak kes-kes akhbar, kalau zaman dulu penyamun, perompak, pemecah rumah dan sebagainya, hari ini orang yang jahat adalah orang yang berkola putih. Hari ini orang yang memakan rasuah adalah orang yang merupakan penjawat-penjawat awam dan sebagainya, penjawat-penjawat tugas di beberapa buah syarikat dan sebagainya. Bukan orang kotor macam dulu. Dulu dekat kampung penyamun, pemecah rumah ya, penagih dadah dan sebagainya, kerja dia mencuri kebun-kebun orang dan sebagainya. Ini tuan-tuan tolong tuan-tuan ya, sebab kita tak semestinya mulia walaupun hari ini kita dipandang mulia. Satu hari besok bila kita tersilap, kita juga akan alpa dengan kesilapan kita. Lagi satu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada sahabat tuan-tuan berkahwin, agak-agak lambat dapat anak, jangan hina dia tuan-tuan. Tolong tuan-tuan ya. Saya pernah tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, jahat biarlah jahat benda lain, jangan jahat nak menghina kehendak Allah SWT. Ada orang bang, dia mengadu, aku tak tahan, aku nak berhenti kerja. Kenapa kau nak berhenti kerja? Mana tahan Ustaz, aku dah kahwin 3 tahun dah. Kawan-kawan kutuk, kau ni tidur dengan bantal ke? Kau ni tak reti ke? Kau ni bodoh. Yang mengetuk tu, dia pun belum kahwin bang. Macam dia terror noh. Betul bang, ini saya cakap terang-terang, ini realiti kehidupan. Tuan-tuan kena tengok kan dekat pejabat, kadang-kadang kawan kutuk, kau ni tak reti langsung ke? Pergilah tanya. Kalau kau tak, kadang lagi jahat bang, kalau kau tak reti kau bagi kami. Ya ilah ya Allah, kalau aku jenis macam tu bang, tangan aku ringan kan, bertumbuk pun jadi. Ini maruah bang, tolong jangan dihina orang yang dah kahwin tak dapat anak. Sebab ketentuan dapat anak tak dapat anak bang, walaupun benih mencurah-curah masuk dan sebagainya, tetapi hanya satu bentuk tuan-tuan, daripada itu dia akan menjadi benih zuriat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pilihan Allah, bukan pilihan kita. Kalau pilihan kita tuan-tuan, aku punya pilihan, beratur bersusun anak aku nak. Tapi kalau Allah kata hanya ini, inilah yang kita kena terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan hina bang ya. Tolong jangan hina perkahwinan orang, sebab suatu hari nanti bila orang dapat kat engkau, saya beritahu bang, bila mana yang hina ni tak kahwin, sekali dia kahwin tak dapat anak, orang ni 3-4 tahun boleh tunggu bang dapat anak. Yang dia ni bila orang kutuk 7 bulan tak dapat anak, orang tibai lagi kau-kau pada dia. Berhenti bang, tak tahan. Sebab itu lain kali jangan nak mengutuk tentang suatu kudrat yang milik Allah Subhanahu wa taala yang nak diberikan kepada kita. Kita baik itu tuan-tuan, manusia ni ini pilihan. Kita hidup ni bang, pilihan rezeki yang Allah beri pada kita. Sedangkan berjuta benih yang bapa kita bagi pada mak kita, hanya ini jadi, maka kita lahir di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya minta pada tuan-tuan, tolonglah jaga bab adab ini. Okey, jadi kalau boleh tuan-tuan, tentang perkara yang kedua dan yang ketiga ini secara rumusan dia ialah, bagi seseorang lelaki kalau boleh pasangan wanita yang naknya, carilah kalau boleh yang cantik ya. Carilah sifat yang memiliki wanita isteri kita ni, sifat yang boleh mendatangkan kepatuhan ataupun amanah. Amanah bang ini bukan parti amanah aku dalam surau masjid ni tak ada masuk parti amanah. Nah kan
Jangan cerita ni. Ini amanah, maksud dia isteri yang boleh menjaga rumah tangga dia dalam keadaan patuh kepada seorang suami, ya. Dan begitu juga seorang suami adalah seseorang yang berkredibiliti supaya isteri boleh taat pada dia. Ini sebagai contoh rumusan ni lah, ya. Kerana berdasarkan daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahawa Nabi SAW pernah ditanya, ditanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kaum wanita mana yang paling baik? Nabi pesan, ya, pada sahabat-sahabat tersebut. Nabi menjawab, yang pertama, wanita yang paling baik adalah wanita yang menyenangkan suami bila mana dipandang. Jadi tanggungjawab seorang wanita, kak, kamu mestilah bila mana balik suami, jangan buat macam tepung gomak lah, senang faham. Ya, balik suami muncung, alah kenapa pula laki aku balik awal, tengah-tengah cerita sedap, kena pula laki NTTV. Kan hari ni kalau orang kaki masjid dia dah NTTV, ya. Asyik-asyik tengok TV, asyik-asyik tengok TV, mengaji. Boy, terus pegang Quran. Kan? Alamak, dah standby dah. Bapak kau ni potong waktu cerita-cerita drama ni lah, dia balik potong betul lah bapak kau ni. Dan sebagainya. Ingat tak, ya? Maknanya seorang wanita yang memang senang, sejuk mata memandang dia. Sampai sebab itulah suami pun yang menjadi seorang suami, hendaklah kamu juga adalah sesuatu yang menyenangkan isteri untuk memandang kita. Jangan nak main tibai aja. Ingat bang, ya, kita kerja di pejabat, tuan-tuan Sabtu Ahad duduk di rumah kan. Cuba tuan-tuan tengok apa yang isteri kita buat. Tuan-tuan nampak terkangkang aja kan. Tapi dia bangun bang lebih awal daripada kita. Kita tahu kerja kan apa pukul 6 nak pergi sembahyang, nak pergi pejabat. Oh, itu yang kau reti, ya. Bangun-bangun baju tak gosok. Ui, membebel jantan. Kan? Membebel. Bini dah bangun bang. Ingat bang, dia akan bangun awal. Malam dia dah gosok. Aku nak besok nak bangun lambat. Aku period. Mak lampu merah. Mak nak bangun lambat. Biar ada bapak kau bangkit dari sendiri. Abang bangkit pakai jam. Ayang lampu merah. Nak tidur lewat, bangkit lewat besok. Pandai-pandai lah bang. Baju semua dah siap gosok dan sebagainya. Itu pun tak ada. Baju gosok, air, kopi, apa, lempeng, apa lagi, cekodok, apa lagi, nak buat kuih dan sebagainya untuk breakfast pagi suami sebelum pergi kerja. Maknanya bang, dia punya tugas, ya Allah, kita kat pejabat duduk kat meja bang, dia ke dapur pergi dekat ampayan, ke dapur pergi dekat pintu depan, ke dapur pergi dekat semua bilik-bilik anak-anak dikemas. Allah bang, kalau kita duduk hari Ahad, kita seriau bang, ya, kita tension sebab kita tengok, ya Allah, bini aku gentle, kan, ya Allah, orang rumah aku buat itu, buat ini dan sebagainya. Kita duduk sekejap dah tak larat. Maknanya bang, berat bebanan yang dipikul oleh seorang isteri. Jadi tanggungjawab seorang isteri ni, ya, macam mana pun tugas kau, lakukanlah dengan penuh amanah, kerana ini tanggungjawab kamu sebagai seorang isteri, ya. Sebab dia pesan dah, ya, orang suami ni jangan kau ingat masak tu hak suami isteri kita bang, ya. Sebab itu jantan kena pandai masak, ya. Tuan-tuan tak rugi tuan-tuan kalau tuan-tuan masak. Ini takut kena kutuk. Ilah kau ni apa lubang masak, takut bini. Itu tanggungjawab kita bang, ya. Kita nak setiap masak boleh masak. Okey, sebab itu saya tanya orang rumah perempuan, siapa orang perempuan masak ikut selera orang perempuan? Tak ada bang. Semua masak ikut selera laki dia. Laki bawa balik udang, kita kata ikut naluri aku punya keturunan, aku from Sabah with love, rebus kan. Kena pula from Kelantan, oh dia mesti taruh budu sikit. Kena daripada Melaka, kena makan dengan cencaluk sikit. Kena duduk dekat Selangor, kita masak telur pedas. Oh mak sedap bang, ketam telur pedas. Kan. Kena demam denggi, ketam buat sup. Aduh bang, sedap pula, lapar terus. Kan kita tak ada makan bang lepas ni, balik buat sendiri. Kan. Maknanya isteri ni bila mana suami bawa balik, bang, ikan ini untuk apa bang, kepala ikan? Dia tak akan tanya diri dia bang, dia akan tanya suami. Sebab suami kata, sebab dia ada dua, kepala ikan ni kari, sup. Kan. Tak ada cara lain bang. Ataupun jarang orang buat tiga rasa kepala ikan ni. Ya.
ataupun tempoyak. Nambu sedap betul bang. Tempoyak pula lagi ya. Makna dia akan tanya, "Bang, nak masak apa?" "Lah, aku kan dah beli tempoyak. Kepala ikan tempoyak lah tu." "Oh, jangan marah bang. Abang nak minggu ni kita makan anak beranak, kepala ikan merah masak tempoyak." Lama bang. Sedap betul. Kan? Abang balik tak bawa tempoyak. "Bang, nak masak apa?" Tiba-tiba bini masak kari. "Ini siapa suruh kau masak kari? Aku suruh masak sup." Saja nak buat pasal. Nak bergaduh dan sebagainya. Bertumbuk bang. Kau jangan ingat hari ni perempuan pun dah pandai bertumbuk bang. Sebab itu hari ni engkau nak kahwin, hari ni orang cakap jangan kahwin dengan perempuan yang kaki taekwondo. Kan? Nanti kau kena taekwondo. Kau pula Arab tak ada apa-apa. Kan? Dan sebagainya. Nanti kena kutau kau. Maknanya dan sebagainya lah. Ya, jadi maknanya berkat daripada hadis Nabi SAW ini, seorang wanita yang paling baik ialah wanita yang paling menyenangkan apabila dipandang. Lepas tu yang kedua, peranan wanita yang nak dikahwini mesti adalah orang yang patuh apabila disuruh. Ya. Abang tak nak, silah masa kita kahwin dulu kita pakai tudung tak seberapa kemah. Ya. Tiba-tiba kita dah kahwin, suami ni nak berubah supaya perkahwinan dibawa kepada Islam. Akan berlakulah perubahan kepada isteri daripada tudung yang kontut akan menjadi tudung yang labu. Sebab itu saya pesan kat tuan-tuan, saya pun tentang perkahwinan ni, andai katalah jodoh kita ni bukan daripada kalangan yang baik. Mungkin kita dulu nampak hari ni kemas dengan berjubah, kemas kita dengan bersongkok, berserban, berselempang, bercail dan sebagainya. Tetapi mungkin suatu masa dulu kita adalah lebih teruk daripada gambaran yang ada pada hari ini. Sebagaimana kawan saya ni tuan-tuan, ya, kawan saya ni zaman Battle of the Band, zaman Battle of the Band, zaman JQ lah senang faham bang, zaman kita ni, ya, geng-geng kita ni yang 50 ni, zaman JQ, zaman rock, zaman Battle of the Band, zaman heavy metal, zaman tu lah, ya, thrash, lepas tu, kan. Lepas tu bermasuk kromok, bermasuk apalah, bermasuklah Metallica apa semua. Tapi asal dulu zaman JQ punya kaki. Kawan saya ni bang, ketika mana dia berkahwin, dia adalah asal daripada satu golongan manusia yang nakal. Baru ni bang, satu seminar saya jumpa di satu program Tafiz baru ni. Tiba-tiba dia pandang renung saya lama. Saya pun pandang macam ku kenal. Dia pun kata ku kenal juga. Tapi bila dia tengok aku ketawa, dia confirm. Dia kata ini mesti kau aku, kata dia. Lalu saya cakap, dia tanya saya, bila masa engkau menjadi seorang penceramah? Aku cakap aku pun tak tahu. Kan? Saya tanya dia, bila masa engkau berubah macam ini? Ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jawab kan. Makna jawab dia tu berilmu dah bang. Lalu saya tanya kat dia, bagaimana engkau boleh berubah macam ini? Tiba-tiba dia kata dengan saya, ini adalah takdir Allah. Kenakalan kita bila mana aku sampai satu tahap nak berkahwin, tetapi dia ni bang, dia ambil perkahwinan dengan sekufu. Sekufu ni dia pun nakal, bini dia pun nakal. Tetapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kenakalan mereka pada hari ini, bila kita tengok suami isteri bang, dia adalah sepasang suami isteri yang saling antara satu sama lain adalah sejenis manusia yang menyenangkan antara satu sama lain. Dan result keputusan yang Allah beri pada hari ni bang, dulu nakal, gedebel dan sebagainya, hari ni anak semua hafiz bang. Perempuan hafizah. Allahu Akbar. 3 orang dah syahadah, 3 orang tengah menunggu lagi untuk syahadah dan sebagainya. Allahu Akbar. Kita sambung sekejap lagi dengan tandanya masuknya waktu isyak untuk kawasan yang sama dengannya, insya-Allah. Wallahu alam. Agama Allah, hasil keberkatan daripada perkahwinan ini, hari ini kami berubah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kata baik tak lagilah, kata dia, tetapi jalan inilah yang kita pilih kerana dia akan membahagiakan kita. Bagi seorang suami pula, bagi seorang wanita yang nak mengahwini, yang nak dikahwinkan dengan seorang lelaki, kita pun bang sebagai orang lelaki jangan cekai bang, ya. Saya beritahu paling cekai bang, kalau boleh hendaklah kita jadi manusia yang taat pada agama. Ya. Dan wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sesungguhnya hamba yang beriman itu lebih baik daripada orang yang musyrik walaupun dia menarik hati kamu. Suratul Baqarah ayat 221, surah yang kedua, ya.
Yang kedua bang, orang jantan ni kalau nak kahwin paling cekai pun bang, inna ataina qul wallah. Jangan lupa. Ya. Jangan haram tak ada langsung. Jadilah sebab tuan-tuan nak jadi imam, 3 surah mesti hafal. Fatihah wajib. Takkan kau nak semayang terus-terus Allahu akbar, inna a'taina, alamat bini kau tak kata subhanallah, woi sesat woi. Dia takkan kata subhanallah ya. Ini confirm laki aku tak kerti baca Fatihah. Ya. Tolong bang, nak kahwin sekurang-kurangnya hafallah surah-surah lazim. Surah-surah lazim panjang pula kan. Surah-surah juzuk amma yang pendek-pendek daripada Alhaakumut Takasur ke bawah. Jadilah bang. Alhaakumut Takasur kalau zaman orang Melayu di kampung boleh jadi imam tarawih. Boy, yang kepanggil Pak Imam dah, ya. Kau tengok kat kampung, dia pun hafal tak banyak. Alhaakumut Takasur qul Allah, ya. Ada pun lebih dia ambil satu yang ujung iaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sebab malam 15 tak baca inna anzalna macam tak sah sembahyang tarawih. Kan. Orang Melayu. Sebab itu dulu bila mana ambil imam-imam budak-budak tahfiz di balik kampung, bila mana malam 15 tak baca inna anzalna, dia subhanallah, subhanallah. Punya jumutnya manusia dia kan. Bengap dia kan. Maknanya sekali cekai pun Fatihah, inna a'tainakal kausar, qul huwallah. Tak ada pun qul a'udzu binas, qul a'udzu bifalaq. Sebab 3 surah nak alau jin. Orang Melayu dia kenapa kau hafal 3 surah? Nak alau jin. Kan? Kan? Ingat bang, tak cukup bang nak alau jin dengan 3 surah ni bang. Jin pun kata, alah cekai. Kan? Itu aja kau tahu. Kurang-kurangnya kita ada ilmu yang lain dan sebagainya. Jadilah ya, kalau boleh seorang lelaki ni sebelum berkahwin pastikan mereka adalah manusia yang banyak menghafal Al-Quran. Kalau boleh bang ya. Kalau tak boleh, kita adalah orang yang membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan kalau boleh orang lelaki ni bang ya, sampai kalau hari ni pun abang-abang yang dah kahwin lama ni tak ada ayat Quran dalam dada, tolong bang hafal Al-Quran ya. Balik masjid daripada kau tengok wrestling, handphone bang satu hari boleh tengok 6 jam, takkan Quran tak boleh tengok setengah jam. Hafal. Senang bang, bukan susah pun. Ini kau boleh sekejap mana pergi, duduk pejabat pun handphone, duduk dekat kedai kopi mamak pun handphone, balik rumah bini mandang ke barat, laki pandang ke timur pun handphone. Quran aja tak dipandangnya ke barat, ke timur dan sebagainya. Quran, alamak, mana pula Quran? Ramadan baru nampak. Kau tengok Quran dekat masjid ni, mana terusik? Tengok tak? Ataupun memang kau orang kaki pembersih, memang Quran ni memang kau usik, kau letak elok kemas-kemas. Tapi aku jarang jumpa sebenarnya. Kan kau tengok bulan Ramadan, mana ada bahasa lerak. Takkan kau tengok Quran tu tersusun comel macam tu. Kan? Ini realiti orang Melayu lah. Ini kan saya minta maaf, aku pun orang Melayu. Kan? Jadi kalau boleh sebagai seorang lelaki ni bang, hendaklah kita macam ni Dan yang kalau boleh bang, saya ambil yang akhir sebelum kita menutup program pada malam ni. Kalau boleh bang, bersifatlah dengan lelaki yang gentleman. Jangan nak main sumpah seranah bini, jangan nak main penyepak, pelempang bini, jangan nak force bini dalam keadaan yang tak tentu arah dan sebagainya. Tolonglah bang jangan terlampau ringan aja, sikit-sikit pung. Lagi satu, mulut tu bang jaga, jangan terlampau ringan. Aku cerai, la ilaha illallah, gila punya jantan. Ini jantan mengong nama dia. Sikit-sikit bergaduh dengan bini nak tinggal, sikit-sikit bergaduh dengan bini jom pergi mahkamah syariah, la ilaha illallah. Bawa pergi mahkamah syariah, dia lari, la ilaha illallah. Asyik nak bawa. Tolong bang walaupun lapas itu ada dekat hak kita sebagai seorang lelaki, tolong jangan buat main perkara ini dengan isteri kita. Tolong bang sebab tolong jauh. Walaupun talak milik seorang lelaki, jangan main sampai dan sebagainya. Ditakuti kalau tak direport Jabatan Agama, tak direport dengan orang yang mengetahui, akhir sekali kita takuti perkahwinan ini adalah satu perkahwinan yang mendatangkan satu unsur-unsur penzinaan dan sebagainya. Adapun yang mengesahkan adalah mahkamah itu sendiri dan sebagainya. Jangan kau nak bercerai pergi jumpa ketua kampung, tak ada apa-apa pun bang. Ini nak bercerai pergi jumpa ketua kampung, kau nak bercerai pergi mahkamah. Sebab itu aku lebih suka pegangan almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz bang. Dia kata aku ni menteri besar, dia bercerai pergilah mahkamah syariah. Apa bercerai pun nak jumpa menteri besar. Belah mulut boleh jumpa menteri besar. Tapi nak bercerai-cerai kau pergi mahkamah tinggi, mahkamah syariah.
dan sebagainya, kerana mereka lah yang berkuasa untuk memutuskan sesuatu perhubungan dan sebagainya. Sebagai seorang isteri pun jangan takut melaporkan sebagaimana lafaz nikah tak apa yang kita ni, lafaz talik ya, yang kita bacakan selepas kita nikah tu, sekiranya aku meninggalkan dia dengan beberapa bulan tanpa memberi nafkah dan sebagainya, dan juga ahli keluarga aku tidak memberi nafkah, maka terjatuh talak talak khuld dan sebagainya. Maknanya pergilah tanya, report, bayarlah. Sekarang tak RM1 kat ya. Zaman dulu bayar RM1, zaman sekarang bayar RM10 ya. Mana ada zaman sains teknologi, GST pun tak turun lagi ya, tol pun tak pernah turun. Jadi bayar ke mahkamah RM10, maka mahkamah lah yang menentukan perceraian kita dan sebagainya. Jadi tanyalah yang lebih arif, janganlah tanya yang bukan-bukan. Kau jangan tanya kat kedai mamak ya, tanyalah Pak Imam yang bertugas, tanyalah orang-orang yang pandai nazir yang memang dipilih daripada orang yang mengetahui, tanyalah imam nikah, itu cekai lah tu bang ya. Dan yang lebih afdal, lebih mengetahui, pergilah report ke Jabatan Agama untuk mengetahui status hubungan kita terhadap kadang-kadang lafaz talak yang telah disampaikan oleh suami-suami perempuan dan sebagainya ya. Kita pula isteri mana ada lafaz talak ya. Jadi maknanya tolong jaga perkahwinan supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga baitil jannati, idaman semua ya. Saya semua nak, kita nak anak kita bahagia, kita nak rumah tangga kita bahagia sampai ke syurga, sampai ke jannah. Kita nak bagaimana kalau kita tengok mak ayah, datuk nenek kita, bila mana datuk mati, nenek ni separuh jiwa raga dia dibawa bersama-sama dengan kematian suami dia ya. Kita tengok mak kita, kejap-kejap bapak kau, kejap-kejap mak ingat arwah bapak kau. Kita belilah ketam, mak ingat arwah bapak kau suka makan ketam. Mak ingat kuih kaswi bapak kau, mak ingat kuih karipap bapak kau dan sebagainya. Sebab dia bawa dengan penuh kasih sayang dalam perhubungan dia ketika mana dia hidup. Ini tak bercakap biar dan sebagainya. Ya ilaha illallah. Sampai pada hari ini apa nak jadi dengan rumah tangga Muslim. Akhir sekali kita tengok pada hari ini ya, saya pesan pada tuan-tuan, saya tuan-tuan hidup dengan masyarakat ya. Bila mana saya hari ini banyak laporan-laporan bila mana mak bapak bercerai, anak kacau bilau, nangis bang ya. Hari ini saya sendiri bang, tahun lepas ada dua je pasangan, ada dua je anak-anak pelajar kami yang mana mak bapak mereka bercerai. Ingat bang, tahun ini bang 7 orang pelajar saya mak bapak bercerai-berai. La ilaha illallah. Bila bercerai-berai, kau bayar yuran, kau bayar yuran, lala duduk tak bayar yuran. Itu yang aku buat tabung malam ni. Kau tolak sikit ya. Sebab aku ada seorang tu, dia duduk dalam penjara, mak dia orang Iban ya. Ada kat mahat aku, baru masuk 2 hari, nak beli tilam, nak beli baju-baju dia dan sebagainya. Saya tak ada tempat lain bang ya. Orang yang hantar, ada aku bayar, tak ada sudah. Kau pandai dah cari sendiri ya. Yang mana daripada yang karya tuan-tuan, saya dah dapatkan tetap ya di Putrajaya untuk membantu pembelajaran dia. Jadi tuan-tuan tolonglah ya. Dan mak tapi saya pun tengah buat kebenaran merancang dengan MPSJ, tapi belum submit lagi dengan pejabat tanah. Kita nak tukar status tanah supaya jadi institusi pendidikan. Jadi mak tapi saya selepas selesai semua ni, saya akan buat satu mega cari dana lah, mega yang akan dibantu oleh beberapa orang pencari dana untuk saya menaikkan satu institusi bangunan pendidikan yang berteraskan kemahiran dalam ni. Jadi insya-Allah siapa-siapa pun hari ni yang anak-anak ada belajar dengan saya ni, tolong pesan ke anak-anak, jangan dengan orang dah bantu kita, orang dah sponsor kita, sedap-sedap dia je nak berhenti. Wah, ajar betul baba ya. Aku cukup marah. Dah lah aku cari duit penat-penat, ingat aku tak malu ke cari duit? Malu bang. Betul ke nak bagi budak ni dan sebagainya. Tiba-tiba dia, Ustaz, bulan depan saya nak berhenti. Ya ampun, mana aku tak menyirat. Hari ni, ya Allah, kalau abang duduk tempat aku, menyirat bah. Aku dah cari dana, tiba-tiba dia keluar. Bila orang tu datang, mana budak tu? Dah ruyup. Aku nak buat apalah pada hari ni. Yang banyak masalah inilah budak-budak dia. Nak katakan, lepas tu dia kata salah. Oh, dia kata itulah, ini dan sebagainya. Jadi tuan-tuan tolonglah ya. Kalau tuan-tuan ada nak bagi beras dan sebagainya, sebelum Ramadan ni memang aku perlu. Jadi sesiapa juga yang nak sponsor majlis berbuka puasa dan sahur tempat maktafi kami, ataupun tuan-tuan nak buat kenduri lah ya,
Orang Melayu kan sebelum nyambut Ramadan buat kenduri, buatlah kamahan aku. Nak buat tiap-tiap hari pun boleh, tak ada masalah. Biar gemuk anak-anak murid aku besok. Nanti makan ni kerja dia. Ya, jadi siapa-siapa yang nak ni bolehlah. Kalau kata tak nak buat kat masjid ramai sangat, tempat aku tu 40 orang aja. Jadi bolehlah. Tapi bawa keluarga, jangan kau bagi duit buat kenduri, engkau tengok cerita Sinchan, aku dekat sana, la ilaha illallah, dia tengok Sinchan, kakak, aku berdoa kat datuk mak nenek kau pergi duduk tengok Sinchan. Aku cuk menyapa betul. Tolong bang ya, biar teli ya. Kau nak bagi ni datang kenduri, kau datang sendiri, rais sendiri, biar kita rasa apa yang kita sumbang. Jangan kami baca doa bagi nak gila baca Yasin, engkau orang kat rumah duk terbahak-bahak laki bini, anak beranak, saudara mara, ipaduai dan sebagainya. Tolong bang ya, perkara ni kau kena pandang serius. Jangan hantar nasi beras apa semua dekat masjid, engkau sendiri tak datang masjid. Dah kan. Nanti orang masjid kata, mana orang ni? Entah, kita makan je dah dan sebagainya. Lepas tu kau komplain, apalah masjid aku bagi makan sedikit Fatihah pun tak ada untuk mak bapak aku. Jadi kau datang, jadi bila orang tengok, keluarga dia ada, tu dia baca serius sikit. Jadi tolonglah rakyat sama-sama supaya keharmonian kehidupan kita pada hari ini adalah satu benda yang sejahtera dunia dan akhirat, insya-Allah.